Dah, cikgu dah tutup mic. Okey, dah. Tutup mic dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tengah hari lah ni sebenarnya. Okey, so hari ni kita akan sambung kelas sains kita. Tengok rambut saya pun dah hilang dah. Semua sebab awak lah ni. Okey, tengok. Okey, hari ni kita akan belajar. Okey, kita akan belajar tajuk yang baru, iaitu tajuk unit 8, tajuk campuran. Okey, dalam tajuk ni sebenarnya nanti akan ada aktiviti yang awak boleh buat. Itulah sebab bila PDPR ni nak tak nak awak kena buat sendiri dekat rumah untuk awak fahamkan konsep dia. Okey, so kita tengok tajuk dia campuran. Okey, tengok pada muka surat 87. Okey, ada satu apa orang kata situasi yang berlaku. Okey, tengok nombor 1. Wah, banyaknya. Anak dia cakap dekat mak dia, wah banyaknya. Kalau diasingkan begini, barulah duit mudah untuk dikira. Mak dia buka tabung ke apa ke kan. Kemudian keluarkan duit. Okey, tapi duit dia bercampur. Okey, kalau kemudian selepas diasingkan barulah mudah untuk dikira. Okey, tengok situasi nombor 2. Ni selalu juga kalau awak minum air teh, tak nak marah cakap dengan ibu ataupun ayah awak, tak maulah ada hampas tu, ada teh, ada sebut teh, nak air teh yang kosong je kan, yang bersih. Okey, kita tapis dulu air teh ini dahulu, barulah tiada hampas teh. Okey, nombor 3. Tepung. Tepung perlu diayak. Okey, kalau tepung kalau kita nak buat kek apa, kita kena ayak. Ayak ni kita tapiskan dia. Kita goncang-goncangkan dia. Kenapa? Kadang-kadang dalam tepung dia ada campuran. Contoh dia berketul-ketul ataupun mungkin ada kutu ke, ada serangga ke, ada campuran lain. Jadi bila kita ayak, tepung yang halus akan keluar, kemudian yang berketul-ketul akan tertinggal. Okey, so dia tanya soalan. Mengapakah bahan-bahan di dalam campuran di atas diasingkan? Siapa boleh bagi tahu kenapa kena asingkan? Cepat. Boleh buka mic. Sorang-sorang dulu. Saya. Siapa yang nak jawab? Okey. Faris. Cepat. Kita kena ubahkan dulu, nanti kita terminum dia ataupun tertelan dia. Okey, itu mungkin yang nombor 2 kan. Air teh kita kena tapis dulu. Faris kata nanti tertelan pula hampas teh tu. Sebenarnya kalau kita telan hampas teh tak ada masalah pun. Sebab teh tu kalau ulat tu hidup ke, dia gigit perut. Kalau air teh dia buat daripada daun teh. So kalau kita tertelan pun tak ada masalah. Tapi kalau ulat tu macam kalau kat tepung tu ada ulat macam Faris kata, tak adalah, sebab tepung tu kita dah masak. So kalau ada ulat, awak makan ulat yang dah masak lah. Okey, siapa lagi nak cuba jawab? Cepat. Kan dah tumbuh rambut saya, tunggu awak. Sampai botak-botak dah saya hari ni. Okey, yang berkilat. Cikgunya buat dah. Tengok sampai berkilat kepala saya. Macam ni muka saya kalau botak. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Muka surat 88. Okey. So dalam muka surat 88, dia mencadangkan kaedah-kaedah yang boleh untuk kita mengasingkan campuran. Bila dia dah bercampur ni, kita perlu asingkan. Tapi kalau kita nak asingkan, dia ada kaedah-kaedah yang tertentu atau cara-cara yang tertentu bergantung kepada jenis bahan tersebut. Contoh, kita tengok yang pertama. Wah, sedap maruku tu. Kadang-kadang kan awak beli, macam anak saya lah. Anak saya suka makan maruku, dia tak nak kacang.
Ya. Cikgu, dulu kan waktu saya kecil, saya kadang-kadang saya makan maruku je. Lepas tu Sama ibu macam saya anak saya. tengok je. Saya pernah makan sekali. Dia suka betul maruku, Dulu tapi masalahnya kan kadang kalau kita beli maruku, dia dah bercampur dengan kacang, betul tak? Kacang hijau ada, kacang tanah ada kan? Jadi kita kena asingkan. Dia selalu tak nak kacang. Aduh Kita tengok. Saya suka dalam gambar nombor 2 tu, saya suka maruku tapi saya tak suka makan kacang. Sama macam anak saya. Tapi kawan sebelah dia, saya suka kacang. Jadi tengok, seorang suka maruku, seorang suka kacang. Jadi apa kita perlu buat? Kita perlu asingkan. So cara bagaimana kita nak asingkan? Tengok kita boleh mengasingkan bahan-bahan dalam campuran dengan kaedah yang berbeza. Macam cikgu cakap tadi, setiap campuran boleh diasingkan melalui beberapa kaedah. Tapi yang paling penting bergantung kepada bergantung kepada jenis makanan tersebut, jenis campuran tersebut. Tengok kat bawah tu kecil je dia tulis nota guru. Tapi awak bolehlah bacakan juga campuran mengandungi 2 atau lebih bahan yang dicampurkan. Kalau satu tu bukan campuran. So awak ingat campuran ni contoh macam maruku dengan kacang. Kalau maruku je buat apa kita nak asingkan, dah dia bukan bercampur kan. So kita tengok muka surat 89. Kugen dan kanang boleh mengasingkan boleh mengasingkan apa ke namanya. Kugen dan kanang boleh mengasingkan campuran Kugen dan kanang boleh mengasingkan campuran kacang dan maruku dengan cara menyisih. Yang pertama, ingat ayat dia, menyisih. Tengok. Kacang untuk awak, maruku untuk saya. Terima kasih. Apa maksud menyisih ni? Menyisih ni maksud dia kita mengasingkan guna tangan je. Kita guna tangan, kita asingkan dia. Sebab apa? Sebab, tengok. Mengapakah campuran ini sesuai diasingkan dengan cara menyisih? Sebab kacang dan maruku mempunyai saiz yang besar. Senang kita nak pegang, betul tak? Dan yang paling penting bentuk dia berbeza. Maruku warna kuning kan, oranye. Kacang warna hijau. Jadi kalau kita dah asingkan, senang kita boleh sisih je. So cara yang pertama kita namakan dia sebagai kaedah menyisih. Kaedah menyisih ni kita pakai tangan je. Contoh. Contoh awak nak asingkan buah rambutan dengan buah manggis. Kan sekarang musim buah. Buah rambutan dengan buah manggis berbeza, betul tak? Rambutan warna kuning atau merah. Manggis warna ungu. So kita tengok warna kita dah boleh asingkan. Ataupun bentuk dia pun berbeza. Dan yang paling penting dia mudah dipegang. Kita boleh pegang je nak asing-asingkan dia. So kita tengok yang kedua pula situasi dia. Situasi kedua pula. Situasi 1. Tahukah kamu cara untuk mengasingkan campuran yang lain? Kita tengok situasi 1. Kejap. Situasi 1. Mak nak buat apa ni? Mak nak buat kek hari jadi ayah. Mak dia nak buat kek hari jadi ayah. Jadi, awak tengok macam mana cara dia. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Selalulah ni kalau kat rumah saya pun sama. Kalau isteri saya nak buat apa-apa, yang kecil mesti kacau kan? Dia kata, tiba-tiba adiknya mencampurkan kismis ke dalam tepung. Adik dia ambil kismis pergi gaulkan dekat dalam tepung tu.
So abang dia cakap, adik jangan, tak sempat. Tengok kan dah bercampur-campur dah. Kismis dengan tepung dah bercampur-campur dah. Okey, bagaimanakah Kugen boleh mengasingkan campuran kismis dan tepung ini? So mudah saja dikata dengan cara mengayak. So kalau kita nak asingkan sesuatu objek daripada tepung yang halus, kita gunakan kaedah yang kedua, nama dia ayak. So macam mana kita ayak dia? Ayak ni dia macam satu bekas tu dan dia ada bawah dia ada penapis, dia ada jaring-jaring. Jadi kita letak tepung yang dah campur dengan kismis tu, lepas tu kita ketuk-ketuk, kita goyang-goyangkan dia, tepung akan terkeluar. Tepung tu terkeluar, dia dalam bekas tu, dalam mangkuk tu, dan kemudian kismis tu akan tertinggal sebab penapis tu halus, jadi dia hanya membenarkan, dia hanya bagi tepung saja keluar, yang lain akan tertinggal. Okey. Okey, seterusnya. Tengok, Kugen menghasilkan campuran tepung dan kismis dengan cara mengayak. Okey, mengapakah Kugen memilih cara itu? Okey, kenapa digunakan cara ayak? Mengayak boleh menghasilkan bahan bersifat halus daripada bahan bahan bersaiz halus daripada bahan bersaiz besar. So kalau bahan tu halus bercampur dengan bahan yang besar seperti tepung dengan kismis, kita boleh asingkan dengan cara mengayak. Selalunya mengayak ni memang kita gunakan yang halus seperti tepung. Kalau kita nak asingkan. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 91. Situasi 2. Okey, ada situasi 2 pula. Kejap. Okey, situasi 2. Kenapakah kotak klip kertas abang ada kat sini? Dia tengah tempat permainan dia. Okey, tiba-tiba abang dia nampak, kenapa ada klip kertas dekat kotak klip kertas kat sini? Rupa-rupanya adik dia main klip kertas. Tahu klip kertas tu yang kita klip dekat kertas tu dibuat daripada besi. Rupa-rupanya adik dia kata klip kertas abang sudah bercampur dalam pasir. Dah bercampur dalam pasir. Boleh ke kalau kita ambil ayak tadi, kemudian kita pergi ayak semua pasir tu? Boleh ke? Kelas? Boleh. Boleh. Tetapi tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Banyak jenuh awak nak ayak. Kalau sikit-sikit tu bolehlah kan. Tapi kalau banyak, penatlah. Jadi kita boleh menggunakan kaedah yang lain. Okey, bagaimana kandang mengasingkan campuran ni? Okey, sebab kita tahu klip kertas diperbuat daripada besi, jadi kita gunakan magnet. Kita tahu sebab magnet, besi melekat atau tertarik kepada magnet. Jadi kita boleh gunakan kaedah magnet dan juga besi. Okey, macam mana caranya? Just ambil magnet, kemudian lalukan magnet tu dekat celah-celah pasir tu, nanti bahan-bahan yang diperbuat daripada besi akan melekat kepada magnet tersebut. Ini contohnya macam kadang-kadang kalau ada orang dia duduk tepi pantai. Kan pasir-pasir tepi pantai tu dia gunakan mesin yang buat daripada magnet. Kemudian dia akan jalan lalu. Kenapa? Kadang-kadang sebab boleh dapat macam-macam bahan, macam-macam barang. Sebab kawan saya dia buat macam tu kat air terjun, boleh jumpa rantai emas lah, gelang emas lah. Sebab apa orang tertinggal kan? Cari-cari tak jumpa. So dia gunakan alat seperti metal detector, pengesan besi.
Kemudian dia lalukan tepi-tepi tu, kemudian apa yang jadi? Bila ada besi dia akan berbunyi. Sama juga kaedah macam ni, dia menggunakan magnet. Okey, kita pergi ke situasi 3 pula. Situasi 3 kata, tak sabar nak bela ikat emas ni. Okey, alamak, aquarium lama ni dah kotor lah, banyak campuran pasir dan sepihan kayu reput. Dia kata dah dah lama tak pakai aquarium tu, dah bersawang-sawang dah. Kemudian okey, pasir dan sepihan kayu dia bercampur kat dalam tu. So cara dia macam mana kita nak asingkan? Kita menggunakan kaedah apungan. Tadi mula kita sisih guna tangan. Kedua kita ayak. Kan? Ketiga kita gunakan magnet. Okey, keempat ni kita gunakan kaedah apungan. Macam mana? Okey, kita tuang air ke dalam bekas tu. Okey, pasir yang berat dia akan tenggelam. Dia akan tertinggal dekat dalam air. Okey, kat dalam air, dan kemudian kayu reput tu yang ringan dia akan terapung. Bila dia terapung, kita ambil lah kayu-kayu yang ringan tu, kita asingkan. Okey, itu bagaimana kaedah untuk mengasingkan menggunakan kaedah apungan. Okey, seterusnya kita tengok situasi 4. Okey, situasi 4 ni, okey, kita nak asingkan cecair berwarna daripada kelopak bunga raya. Kalau kita ambil kelopak bunga raya tu, kita ramas-ramaskan atau kita tumbuk dia bagi hancur, kemudian kita campur dengan air, air tersebut akan berubah warna. Berubah warna menjadi warna merah. Tetapi, okey, macam mana cara kita nak asingkan kelopak bunga raya yang dah hancur tadi dengan air yang dah berwarna tadi? Kalau kita guna tapis, okey, kadang-kadang tapis dia tidak alat penapis dia tidak boleh menapis objek yang terlalu halus. Jadi macam mana cara kita nak mengasingkan air tersebut dengan kelopak bunga raya yang dah hancur tadi? Jadi kita gunakan kertas turas. Kertas turas ni dia kertas. Okey, sekarang ni ramai orang guna untuk minum air kopi. Dia guna paper tu. Kertas turas ni dia sejenis kertas yang bila kita letak, kemudian kita tuangkan air tu di atas dia, dia akan menitiskan air, dia akan menapis air tu. Objek yang besar akan tertinggal, air sahaja yang akan keluar melalui kertas turas tersebut. Kertas turas ni, turas tu maksud dia menapis. So macam mana cara nak guna kertas turas ni? Okey, kita lipat dia jadi macam bentuk kon tu, kemudian kita letak pada corong turas. Kemudian air tu, okey, kita tuangkan di dalam kertas turas tersebut. So apa yang jadi? Cebisan kelopak bunga raya akan tertinggal di atas kertas turas. Cebisan yang kelopak-kelopak bunga tu tertinggal. Lepas tu air dia akan mengalir menitik ke bawah, terasing dengan cebisan bunga raya tersebut. Okey, ada lagi tak? Okey, so tengok mengapakah kamu mengasingkan campuran ini secara menuras? Okey, dengan menuras, bahan pepejal boleh diasingkan daripada bahan cecair. Okey, so awak ingat hari ini kita dah belajar cara-cara bagaimana untuk mengasingkan campuran. So ada berapa? Yang pertama, kita menyisih. Kita ambil digunakan jari, gunakan tangan. Yang pertama menyisih. Yang kedua mengayak. Yang ketiga, okey, dah kejap dah jadi baby dah, saya tukar pula. Tak nak lah. Tak seram pun. Macam kartun je. Tak seram sangat pun. Apa dah cakap ni? Okey, tengok. Yang pertama tadi kita menyisir.
Yang kedua kita mengayak. Yang mengayak ni sesuai untuk bahan yang halus seperti tepung. Okey, yang ketiga kita gunakan magnet. Okey, kalau nak gunakan magnet, perlukan untuk menghasilkan objek yang diperbuat daripada bahan magnet dan bahan bukan magnet. Bahan magnet ialah bahan besi, bahan bukan magnet bahan bukan besi. Maksudnya kalau semua besi, kalau kita pergi guna magnet, melekatlah semua kan. Macam mana kita nak asingkan? Jadi kita perlu menggunakan magnet untuk campuran yang satu ialah bahan magnet, satu bahan bukan magnet yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Ke-1, 2, 3, 4. Keempat, mengapung. Mengapung ni kalau objek tersebut, campuran tersebut, satu boleh terapung, satu tidak boleh terapung, dia tenggelam. Jadi kita boleh asingkan dia. Dan yang terakhir, menuras. Menuras ni kita seumpama menapis air, tapi kita menggunakan kertas turas untuk mengasingkan untuk mengasingkan sepenuhnya air tersebut dengan objek yang lain. Jadi ingat, ada berapa kaedah mengasingkan campuran? Ada 5. Yang pertama menyisir, yang kedua mengayak, yang ketiga menggunakan magnet, yang keempat mengapung dan yang terakhir kelima menuras. Setiap kaedah atau setiap cara mengasingkan ni bergantung kepada jenis-jenis campuran, sifat-sifat jenis campuran. Jadi hari ini kita belajar tentang 5 kaedah atau 5 cara bagaimana untuk menapis campuran, untuk mengasingkan campuran. Okey, so ada tak soalan? Tak ada. Tak ada, faham ke? Ya, jawab. Tak ada. Tak ada. Awak faham saja kan? Tak ada. Tak ada. Okey. Siapa yang ada soalan, okey boleh tanya kalau tak faham. Okey, saya nak bagi sebelum kita habis. Okey, sebelum kita habis sesi pada hari ini, saya nak bagi kerja rumah. Nanti saya akan bagi link untuk jawab kuis. So awak jawab kuis tu. Okey, dan kemudian tetap buat tetap buat dalam buku aktiviti. Okey, buku aktiviti hari ni. Okey, kerja rumah awak. Kejap saya tengok buku aktiviti hari tu kita dah buat muka surat berapa. Okey, hari tu kita dah buat tajuk elektrik sampai muka surat 49 kan? 50 dah, 52 dah, 53 dah. Okey, 54 belum. Okey, so hari ni saya nak awak buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 55, 56 sampai 57 sahaja. 55 sampai 57. 3 muka surat. Dengar macam banyak 3 muka surat kan. Tapi sebenarnya sikit je sebab dia banyak gambar. Okey, ingat dalam buku aktiviti muka surat 55 sampai 57. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Hari ni semua macam tak tahu nak tanya apa. Okey. Tak ada tapi ni. Tak ada. Okey, tak ada. So macam biasa. Terima kasih kerana menyertai Buku surat berapa tadi cikgu? 50
55 sampai 57. Okay, kejap saya nak tukar lah gambar. Macam mana cikgu buat tu? Nak juga. Kami tak pandai. Aku pandai. Aku nak buat. Caca rahsia je cikgu ni. Macam mana nak buat? Macam perempuan lah. Cikgu Bukan ni macam lah. perempuan. Cikgu tak kena lah kau pakai macam tu. Okey. Okey, kalau Dia kata jadi sebelum kita tutup sesi kita hari ni, okey, jaga diri, jaga kesihatan, amalkan penjarakan sosial, jaga SOP, walaupun nanti pasar malam semua dah buka, kedai dah buka, boleh pergi. Tapi awak yang kecil ni masih belum divaksin. Saya tak apa, saya dah vaksin dah. Okey, jaga diri semua. Kes masih banyak lagi. Okey, bye. Bye semua. Bye, cikgu. Merdeka. Merdeka. Merdeka semua. Merdeka. Orang jahat. Cikgu jadi. Okey, bye. 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 Merdeka. Kalau merdeka tu, janganlah lupa ambil gambar selfie elok-elok. Ambil gambar nanti masuk pertandingan yang sekolah kita anjurkan. Ni pertandingan cikgu. Ni. Mewarna ada, bergambar, ada selfie ada. Masuklah boleh menang. Okey. Ya.